Seterusnya kita akan membincangkan tentang prinsip falsafah perakaunan Islam. Okey. So, secara mudahnya kaedah perkaunan dalam Islam ini adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya kalau kita tahu ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang membincangkan tentang keperluan merekod dan Nabi SAW sendiri merupakan seorang peniaga. Apa kontrak yang Nabi guna ketika Nabi berniaga dulu? Okey. Jadi dalam konteks itu sudah pasti perlu ada satu sistem rekod. Okey. Jadi prinsip-prinsip asas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah ni adalah satu yang tetap tidak berubah. Okey. Hanya kaedah atau cara je yang boleh berubah melalui ijtihad. Okey. Prinsip yang seterusnya adalah harta ini adalah hak milik mutlak Allah SWT. Okay. Setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah dan penciptaan tersebut ada tujuan dia, bukan sia-sia. Okay. Seterusnya, urus niaga yang halal. Okay. Dalam prinsip perkawanan Islam ini, hanya urus niaga yang halal sahaja dibenarkan. Okay. Tidak melibatkan amalan perniagaan yang haram seperti riba, khinzir, dan apa-apa jua aktiviti yang dilarang seperti rasuah. Seterusnya adalah pertanggungjawaban atau accountability. Okey. Setiap accountant bukan hanya bertanggungjawab terhadap syarikat dan masyarakat, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT atas tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Dan perlu ada akhlak dalam perakaunan. Tidak boleh menyembunyikan atau menyelewengkan maklumat dalam akaun. Okey. Dan akaun ini juga perlu adalah satu yang adil. Okey. Perlu laporan maklumat yang benar, perlu bayar gaji yang adil, perlu tulis pembayaran zakat dan sebagainya. Okey. Ini at the end refer balik kepada tujuan dia tadi, iaitu melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey. So, apa objektif dan matlamat perakaunan Islam ini? Okey. Satu, merealisasikan maqasid syariah. Okey. Tadi kita cakap apa? Zakat. Kita nak tahu untung berapa untuk bayar zakat. Okey. Seterusnya, laksanakan keadilan dalam menguruskan harta bagi memastikan hak semua yang terlibat dalam aktiviti kewangan terpelihara. Kita nak pastikan supplier kita dapat duit dia. Kita nak pastikan pekerja kita dapat gaji dia. Kita nak pastikan kalau syarikat public listed, CEO dan pekerja-pekerja syarikat lah secara umumnya mendapat keuntungan reward yang sewajarnya. Dan juga sebagai shareholder, kita nak pastikan kita sendiri dapat dividen yang sewajarnya daripada hasil pelaburan kita. Okey. Selain itu adalah untuk mengawal aktiviti aliran masuk dan keluar wang. Terutamanya di bank lah. Maknanya penting untuk bank ni, dia senang. Dia dah, kalau kita duit masuk, duit keluar, dia dah tulis lah. Kita debit ke, kredit ke, berapa, print je statement tu. Senang. Okey. So, dan satu lagi, kita nak uruskan kewangan dengan lebih teratur. Di mana ada penyata kewangan yang sistematik. Dan penyata kewangan, jatuh pula. Okey. Dan penyata kewangan ini boleh dirujuk oleh semua yang terlibat. Dan ini adalah satu bukti bertulis. Maknanya kalau kita buat akaun yang proper, akaun yang proper akan disign oleh auditor. Disign oleh accountant, disign oleh auditor. Dan itu adalah satu dan accountant dan auditor itu sendiri ada tanggungjawab dia. Maknanya dia tak boleh cakap, oh saya sign je sesuka hati. Tak, dia ada tanggungjawabnya. Maknanya kalau ada kes berlaku penyelewengan dalam akaun itu sendiri, akaun itu, dia turut bertanggungjawab. Maknanya itu satu bukti bertulis yang orang letakkan tanggungjawab itu ke atasnya. Okey. So, apa ciri-ciri perakaunan Islam? Okey. Perlu menulis dan merekod setiap aktiviti kewangan. Okey. So, biasalah kena tengok duit keluar masuk. Kena ada ketepatan ukuran dan perkiraan. Ada ukuran kewangan yang menggunakan nilai semasa. Lepas tu ada rekod sejarah, rekod urus niaga. Kita beli dengan siapa, berapa harganya, kita jual kepada siapa, berapa harganya. Dan ada lampiran dokumen bukti yang sahih. Ada resit, ada invoice. Okey.
perlu menghasilkan ciri-ciri kualiti dalam menghasilkan maklumat seperti maklumat yang benar, tepat, adil serta terperinci. Ada saksi dalam urusan muamalat, maknanya kalau kita buat pinjaman contohnya, ada orang yang sign sebagai saksi. Okay. Dan kita perlu faham Allah adalah pemilik harta dan manusia ini hanya adalah pemegang amanah. Okey, harta dan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak kerana sumber perakunan adalah daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey, sebab itu kalau kita tengok konteks yang lebih umum, syarikat public listed contohnya. Ni kalau orang yang biasa main saham lah. Okey, ada beza antara Islamic counters dengan non-Islamic counters, maknanya syariah compliant counters. Okey, apa syariah compliant counters tu adalah syarat-syarat dia. Dia tak boleh terlibat dalam syarikat itu tak boleh terlibat dalam judi, tak boleh terlibat dalam rokok, tak boleh terlibat dalam arak. Dan bukan setakat tu saja, dia tengok pada kewangan dia. Okey, syarikat itu buat pinjaman kewangan yang berlandaskan syariah, berlandaskan Islam dengan bank Islam atau tak. Berapa peratus dia? Ada kriteria-kriteria yang menentukan sama ada syarikat itu boleh menerima status syariah compliant atau tak syariah compliant. Dan status itu direview setiap 6 bulan kalau tak salah saya. Jadi bolehlah siapa-siapa nak explore sikit bab tu. Okey. So perakunan Islam ini adalah gabungan antara kerohanian dan kebedaan dengan melaksanakan hak terhadap harta yang dimiliki. Poin penting zakat. Okey. So accountant tu macam kita cakap tadi lah, macam seorang yang bertanggungjawab dan berakhlak. Perlu ada nilai etika. Okey. So in terms of kepentingan tulisan dan hisab dalam Islam. Okey, tulisan Allah dah menyuruh untuk kita menulis untuk muamalat, urusan muamalat seperti akad, hutang piutang, perjanjian dan surat-surat. Okey, boleh refer lah Suratul Baqarah ayat 282 mengenai syaratan hutang atau surat An-Nur ayat 33 mengenai surat perjanjian. Okey, hisab ialah ilmu yang menggunakan angka. Okey, boleh refer lah ayat-ayat ini untuk kita lebih faham lah. Okey, kepentingan perakunan Islam ia adalah satu syiar Islam. Satu alternatif pada sistem perakunan yang sedia ada sebagai yang mungkin tak dapat cater kontrak-kontrak tertentu dalam Islam. Contohnya kalau yang kaji tentang nanti kita ada case study kan, case study berkaitan dengan IOV dan IFRS. Okey, ada certain kontrak yang IOV boleh handle, kontrak-kontrak yang Islamik lah. IOV boleh handle, tapi IFRS dia macam sedikit blur, sedikit tak clear tentang nak letakkan standard ke atas kontrak itu. Okey, sebagai contoh kita ada kontrak musyarakah. Okey, musyarakah, bank, kalau bank terlibat dalam musyarakah, dia nak letak benda tu dekat mana? Nak letak dekat asset ke? Nak letak dekat liability ke? Nak letak dekat equity ke? Ada isu dekat situ. Okey, so nanti detail dia nanti kita akan discuss. Okey. So, dia boleh menyelesaikan beberapa masalah lah dalam sistem perekonomian konvensional. So, prinsip asas perkawinan Islam ini adalah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Okey, dan menekankan aspek kemanusiaan. Okey. Dah tadi. Okey. Seterusnya perekonomian Islam dan peradaban. Okey. Accountant Muslim harus meyakini bahawa Islam itu adalah satu cara hidup. Okey. Accountant harus memiliki akhlak yang baik, jujur dan adil, bertanggungjawab melaporkan transaksi dengan jujur. Dalam kekayaan iaitu aset, kita gunakan harga pasar atau pokok atau termnya market value. Okey. Dan market value itu ditentukan oleh penilaian yang berkelayakan. Okey. Ukuran perakaunan yang diterima umum boleh dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan syariah. Okey. So ukuran ni kita refer kepada standard-standard itulah yang diletakkan oleh IFRS atau IOV. Nanti siapa yang buat assignment berkaitan tu akan jelaskan lah dengan lebih mendalam tentang ni. Okey. So tadi kita dah cakap tadi tentang urus negara yang tidak sesuai dengan